Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum memulakan aktiviti soal selidik, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Vishnu Anna Lakimanisaya. Saya merupakan pelajar khusus STEM dari Politeknik Sultan Azlan Shah. Hari ini saya mengadakan slot soal selidik ini kerana kami diberi tugasan untuk membuat kajian tentang tahap kesedaran masyarakat Zon Lavender Bandar Berang 2020 terhadap amalan semangat kejiranan penting dalam mengurangkan kadar jenayah. Pada zaman moden ini, kes jenayah semakin menjadi-jadi terutamanya di kawasan perumahan. Oleh yang demikian, kumpulan kami ingin mengadakan slot soal selidik ini untuk mendapatkan info-info daripada tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum memulakan slot kita pada petang ini, boleh tak tuan-tuan dan puan-puan mengenalkan diri masing-masing? Selamat sejahtera. Saya Ashwini Anna Purupa Venkatapudu. Saya berumur 33 tahun. Selamat sejahtera. Saya Jemna Anak Perempuan Manoharan. Saya berumur 28 tahun. Selamat sejahtera, saya Lakshmi Wilaisami, saya berumur 26 tahun. Selamat sejahtera, nama saya Arun Kumar Arjuna, umur saya 32 tahun. Selamat sejahtera, saya Sanjaya Maniwanan, saya berumur 23 tahun. Selamat sejahtera, nama saya Kanmani Hisanmaran, saya berumur 25 tahun. Terima kasih Puan Ashwini. Bilakah anda menetap di Zon Lavender Bandar Berang 2020? Saya telah menetap di sini sejak tahun 2015. Apakah yang anda faham mengenai semangat kejiranan? Semangat kejiranan membawa maksud hubungan yang akrab sesama jiran tetangga, tidak kira bangsa, agama dan juga budaya. Semangat kejiranan merupakan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat dan juga ia akan meningkatkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Okey. Adakah kes jenayah sering berlaku di tempat tinggal anda? Ya, kes-kes jenayah di tempat tinggal sering berlaku iaitu seperti kes pecah rumah, kes meragut, kes merompak dan sebagainya. Okey. So kita pergi ke slot kita pada petang ni ya. Soalan nombor 1 ditujukan kepada Puan Sandia. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang mengakibatkan berlakunya kes-kes jenayah di kawasan perumahan anda? Pada pendapat saya, faktor-faktor yang mengakibatkan berlakunya kes-kes jenayah di kawasan perumahan adalah sikap masyarakat yang individualistik, hubungan keluarga dan kejiranan yang ringan di kalangan penduduk, dan sikap penduduk yang tinggal di kawasan perumahan yang individualistik. Jika kita lihat keadaan jenayah di kampung rendah berbanding dengan kawasan bandar, ini adalah kerana sikap perpaduan dan saling membantu kurang diterapkan dan tahap individualistik begitu tinggi. Tahap mengambil tahu antara satu sama lain berada pada tahap yang rendah. Ini merupakan faktor yang dominan yang mengakibatkan kes-kes jenayah berlaku. Itu saja. Terima kasih ya. Soalan kedua ditujukan kepada Puan Ashwini ya. Pada pendapat anda, apakah punca kelunturan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat pada masa kini? Antara punca kelunturan semangat kejiranan ialah sesetengah anggota masyarakat kini lebih bersifat materialistik iaitu sibuk mengejar kebendaan dan juga kerjaya. Seterusnya, ada sesetengah anggota masyarakat kini bersifat individualistik yang mana mengutamakan hal masing-masing tanpa mempunyai masa untuk mengenali jiran mereka. Seterusnya, ada juga kemajuan dalam bidang teknologi atau media massa merupakan faktor lunturnya kejiranan. Masyarakat sekarang terlalu sibuk menggunakan kemudahan canggih tersebut dan tidak memerlukan keluar dan bersusah payah. Dengan adanya kemudahan sebegini, mereka tidak hiraukan orang sekeliling dan budaya sebegini menyebabkan amalan kunjung mengunjungi sesama jiran semakin berkurangan. Ini menyebabkan komunikasi dan juga sikap ramah tamah kurang dalam pergaulan antara satu sama lain.
Terima kasih ya Puan Ashwini. Soalan ketiga pula ditujukan kepada Puan Kanmani. Puan Kanmani, apakah reaksi anda mengenai kes-kes jenayah yang berlaku sekarang ini, terutamanya di kawasan perumahan? Reaksi saya sangat bimbang dan takut kerana tidak berani untuk berjalan kaki bersorangan ke kedai, berampiran disebabkan kes ragut dan sebagainya. Keselamatan tidak jamin dan sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh kelunturan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat. Selain daripada itu, keharmonian dan ketenteraman terancam akibat kenaikan kes jenayah. Itu saja. Okey, terima kasih ya Puan Kanmani. Soalan keempat ditujukan kepada Encik Arun ya. Encik Arun, adakah tindakan yang diambil oleh jiran tetangga setempat dapat mengurangkan masalah ini? Tindakan dan inisiatif jiran tetangga untuk mengurangkan masalah ini ialah program kepolisan masyarakat, iaitu skim rondaan sukarela dilaksanakan untuk mewujudkan persekitaran kejiranan yang lebih selamat. Skim rondaan sukarela ialah pengawasan jenayah berasaskan komuniti dan rondaan pada waktu malam di bawah rukun tetangga untuk mengurangkan jenayah di kawasan kediaman. Program kesukarelawan ini bukan sahaja mengurangkan jenayah, malah dapat meningkatkan perpaduan masyarakat. Seterusnya, jiran tetangga setempat mengarah langkah pengawasan kejiranan, iaitu Neighborhood Watch, adalah satu program yang mana komuniti setempat membabitkan diri mereka mengawasi keselamatan jiran-jiran dan harta benda mereka, serta melaporkan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan kepada polis. Ia merupakan satu perkongsian tanggungjawab untuk menjadikan kawasan tempat tinggal yang lebih selamat. Terima kasih Encik Arun. Seterusnya Puan Jamuna soalan 5. Puan Jamuna, bagaimanakah kita boleh menerapkan semangat kejiranan dalam kalangan kanak-kanak dan remaja? Ibu bapa perlu menjadi suri teladan kepada anak-anak kerana semua bermula dari rumah. Oleh itu, tindak tanduk dicontohi oleh anak-anak. Mereka perlu perhatikan pengarah langkah dengan menjalinkan hubungan yang baik secara jiran tetangga. Ibu bapa juga perlu menunjukkan sikap sentiasa mesra dengan jiran, bertegur sapa dengan bertanya khabar apabila bersuah muka dan sebagainya. Ibu bapa juga perlu menerangkan tentang peranan dan kepentingan jiran kepada anak-anak, tentang peranan dan kepentingan jiran sejak kecil lagi supaya mereka menghargai jiran tetangga sebagai sebahagian daripada kehidupan mereka. Ibu bapa juga perlu melibatkan anak-anak dalam perkara-perkara yang berkaitan hubungan dengan jiran supaya anak-anak dapat memperhatikan diri sendiri dengan nilai-nilai kejiranan. Sebagai contoh, membawa anak-anak mengunjungi jiran tetangga ketika sambutan Hari Raya Deepavali dan sebagainya. Pihak kerajaan juga perlu memainkan peranan dengan mengadakan kempen kesedaran tentang kepentingan jiran berjiran. Lantaran itu, guru juga perlu memberi didikan moral kepada murid-murid supaya dapat menerapkan semangat kejiranan dalam kehidupan mereka. Itu saja. Terima kasih Puan Jamuna. Soalan ke-6 pula ditujukan kepada Puan Lakshmi ya. Puan Lakshmi, pada musim COVID-19 ni, adakah anda rasa hubungan anda dengan jiran setempat bertambah baik? Okay, baiknya, pada musim COVID-19 ini, hubungan saya dengan jiran menjadi renggang kerana tidak dapat berkomunikasi dengan berkesan. Ada kalanya bertegur sapa, senyum apabila berjumpa dengan jiran tetangga, tetapi jarangnya jumpa dengan orang sekeliling kerana semua orang duduk di dalam rumah disebabkan takut dan menjagakan diri daripada jangkitan yang melanda sekarang ni. Sebelum pandemik, kami akan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti luar seperti bermain bersama, berkongsi makanan dan juara dan sebagainya. Tetapi sekarang dalam keadaan yang lebih mencabar, amalan bermain bersama dan berkongsi makanan dan sebagainya tidak digalakan sebab untuk menjagakan keselamatan diri kita. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Puan Lakshmi. Soalan ke-7 pula ditujukan kepada Puan Ashwini ya. Puan Ashwini, apakah
Apakah aktiviti-aktiviti atau program yang boleh diadakan untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara jiran tetangga? Aktiviti-aktiviti atau program yang boleh dilakukan untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara jiran ialah aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, sambutan rumah terbuka bagi perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Christmas, Deepavali dan juga sebagainya. Dan juga anggota masyarakat boleh juga berkongsi juada antara satu sama lain. Hari Keluarga juga satu aktiviti yang bermanfaat kepada anggota masyarakat yang dapat memupuk semangat kejiranan dalam masyarakat setempat. Selain itu, Hari Sukan juga boleh dianjurkan untuk ahli masyarakat, tidak kira orang muda dan juga orang tua, supaya dapat mengenali antara satu sama lain dengan baik dan juga dapat mengeratkan semangat kejiranan. Terima kasih Puan Ashuni. Soalan terakhir iaitu soalan ke-8. Saya tujukan soalan ini kepada Encik Arun ya. Encik Arun, apakah inisiatif yang boleh diambil bagi mengetahui dan mengenali keadaan atau kehidupan jiran sebelah maupun jiran tetangga anda? Inisiatif yang boleh diambil bagi mengetahui dan mengenali jiran tetangga ialah saling bertolak ansur dengan satu sama lain dan berusaha bagi memastikan persekitaran tempat tinggal dan hubungan sesama jiran sentiasa bertegur sapa dengan jiran dan sentiasa memberikan senyuman. Di samping itu, memperkenalkan diri kepada jiran tetangga sewaktu mula berpindah dengan kenalkan diri dengan jiran berdekatan secara ringkas. Kita juga boleh meluangkan masa untuk sama-sama kenal mengenal. Lantaran itu, saya akan penuhi jemputan jiran untuk menghadiri rumah terbuka atau majlis kenduri. Apabila berkunjung, kita hendaklah membawa buah tangan sebagai tanda menghargai. Kita hendaklah sentiasa berusaha untuk membina hubungan yang baik dengan jiran tetangga apabila kita sanggup mengetepikan kesenangan dan kerehatan diri untuk membantu jiran pada masa yang diperlukan. Amalan menolong jiran adalah amalan yang paling berkesan dalam mengenalkan hubungan kejiranan yang baik. Terima kasih Encik Arun. Dengan soalan ke-8 itu berakhirlah sesi soal selidik kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua sebab meluangkan masa untuk menjayakan program kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.